Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita nak mengira, tak mampu kita nak menghitung. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat mengenali Allah dari sisi Allah, di mana kita mengetahui bahawa hidup kita ini adalah hidup hak kepunyaan Allah. Allah yang nak menceritakan dirinya sendiri, kisah-kisah dirinya, maka dia jadikan kita semua untuk dia ceritakan. Dialah yang wujud, dia yang ada, cerita-ceritanya semua, sifat-sifatnya semua. Itulah kekuasaan Allah. Tidak ada langsung kekuasaan makhluk, tidak ada langsung apa saja pun bergerak diam kita semuanya atas dasar hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah harus kita fahami, yang kita harus bawa dalam kehidupan kita hari-hari, setiap detik, setiap saat. Kita sentiasa mengesakan Allah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kalimah sakti, asyhadu an la ilaha illallah, iaitu syahadah. Inilah kalimah yang paling sakti, kalimah yang selalu harus kita amaliyahkan dalam kehidupan kita. Bukan sekadar kita mengucapkan dengan mulut, lafaz kalam, tetapi pengertian, iaitu dengan penyaksian bahawasanya dialah yang ada. Dan setiap apa tingkah laku kita, nafas kita turun dan naik, semuanya adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada langsung hak-hak kita. Apabila kita dapat duduk di makam kedudukan ini, maka barulah kita ini dipanggil manusia yang insan, manusia insan yang kamil, yang sempurna. Kerana apa sempurna? Kerana dia mengesakan Allah, menafikan segala-gala termasuk dirinya. Dia nafikan, maka dia benar-benar mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Itulah hala tuju kita. Itulah yang manis yang tiada pahit dalam kehidupan kita. Jadi bila diri kita ada rasa keakuan diri, maka apa pun kita lakukan, hilang kemanisan iman. Tetapi apa pun kita kerjakan dalam keadaan tidak ada pengakuan diri, maka itulah manis iman kita. Jadi itu yang nak didudukkan, itu yang nak difahami. Kerana kemanisan iman itu adalah rasa yang diberi oleh Allah dari sisi Allah, di mana kita merasakan Allah yang wujud, Allah yang esa, tidak ada dua, tidak ada diri kita, tidak ada semua. Maka itu manis tak terucap. Maka itulah Allah memberikan kepada kita kalimat sakti, la ilaha illallah. Sejak daripada Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 124,000 para nabi, para rasul, semuanya menyatakan, menzahirkan bahawasanya yang wujud, yang ada hanya Allah. Kita semua la, nafi semuanya. Yang anda isbatkan iaitu Allah, zat yang Maha Esa, yang tunggal,
yang tidak ada dua. Walaupun dia menciptakan setiap hari, menciptakan, menzahirkan setiap hari sesuatu yang kita pun tidak ketahui maupun yang kita ketahui, semuanya adalah menyatakan dirinya. Bukanlah banyak tu menunjukkan supaya kita lupa, supaya kita lalai. Tidak, banyak tu supaya memperingatkan. Lagi banyak dizahirkan Allah, lagi banyak Allah nak ingatkan, akulah yang menzahirkan, akulah yang mentajalikan, akulah yang menciptakan, akulah yang membikin segala sekalian 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan aku isikan watak-watak sifat-sifat tu dalam sesuatu yang aku ciptakan. Subhanallah. Masihkah kita buta lagi? Masihkah kita tidak celik bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dalam keadaan nyata dan jelas? Maka kita yang bila tidak mengaji kenal diri, kenal Allah, maka kita tercari-cari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tercari-cari, maka kita nak buat sesuatu, kita nak ganjaran. Kita tak faham. Allah tu kita tak kenal dulu, Allah tu kita tak faham dulu. Bila sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita mengharapkan iaitu imbalan-imbalan. Imbalan ni akan membuatkan kita terhijab dengan Allah. Kerana kita tidak berpegang kepada kalimat sakti, iaitu la ilaha illallah. Itu kalimat yang sangat ikhlas, iaitu betul-betul kita menyerahkan diri kita kepada Allah, fana lebur, tak ada keakuan diri, yang ada hanya keesaan Allah. Dia mengesakan diri dia. Seperti mana kita solat ada menyebut sami Allahu liman hamidah. Apakah maknanya tu? Kerana ini adalah ibu di dalam solat. Kalau ini kita tidak faham, maka tidaklah khusyuk kita di dalam solat. Apabila tidak khusyuk, maka beradalah kita di dalam keadaan kebatilan. Bukan saya tak bagi solat, tapi kita berada di dalam kerugian. Kerana solat kita solat orang yang lalai. Kita tidak mengetahui sami Allahu liman hamidah. Maka kita tidak faham, telah memuji, sampai mendengar Allah Ta'ala orang yang memuji Allah. Di mana letaknya Allah tu mendengar? Di pendengaran kita. Dan kita tadi bukanlah memuji Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Bukan kita, tetapi kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyebut, dan langsung dia masuk ke telinga pendengaran kita, yang mendengar juga pendengaran Allah. Kita tidak ada pendengaran. Tetapi di dalam solat, kita sekarang ni jarang mendapati syarat-syarat untuk meluluskan kita mendapat solat yang khusyuk. Kerana kita masih lagi di dalam solat, masih lagi menganggapkan solat itu satu nilai ganjaran. Solat ini bukan nilai ganjaran. Solat ini harus menghilangkan segala-gala ganjaran. Menghilangkan keakuan diri. Barulah dinamakan solat. Selagi ada lagi keakuan diri, selagi ada lagi sesuatu yang kita nak selain Allah, maka kita bukan solat. Jadi solat tu harus kita faham, dia adalah memuji akan diri dia. Sami Allahu liman hamidah. Jadi kat mana sami mendengar Allah Ta'ala tu? Iaitu di pendengaran. Dan kat mana sebutan? Dia juga yang sebut puji, dia balik yang dengar pujian, sami Allahu liman. Itu dah dia harus faham. Kalau kita tidak faham, kita rasa Allah tu mendengar. Kat mana Allah dengar? Kita tercari-cari. Kalau benar Allah tu mendengar, pasti kita akan dengar jawapannya. Kita kata Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, maka pendengaran kita dengar. Bukan pendengaran kita, tetapi pendengaran Allah. Yang keluar kalam-kalam Allah. Yang nak bagi suruh sebut tu siapa? Rasa tu siapa? Allah. Jadi dia dengan dirinya. Itulah ibu solat. Itulah dikatakan kalau kita dapat melakukannya, maka kita telah mendapat nikmat yang besar, lebih besar daripada syurga. Iaitu Allahnya tadi. Kita dah lebur, dah tak ada, Allah lah dapat. Tapi masih ada lagi keakuan diri, maka kita tak boleh ada berpisah. Mana ada antara kita dan Allah tu ada antara, tak boleh. Dia mesti lebur, dia mesti tak ada. Kita ni tak ada. Payah juga kita ni kalau tak mengaji, kenal diri, kenal Allah. Nak rasa ada juga. Nak balasan. Bila ada, nak balasan lah, nak ganjaran. Padahal bila rasa tak ada tu memang betul kita tak ada, itulah sebesar-besar ganjaran yang tak ada lagi besar. Syurga pun tak mampu menghidangkan kenikmatan
bila asyik dengan Allah SWT hingga lebur. Ini yang harus kita fahami, ini kita nak bawa dalam kehidupan kita ini. Supaya sentiasa kita memfanakkan diri. Saya dengar satu wali Allah tu kata, bagaimana kita solat khusyuk tadi, kita dah dapat solat yang khusyuk, yang fanak, yang tak ada keakuan diri, dialah menyembah diri je, kita bawa di luar solat pun sama macam kita solat yang khusyuk. Itu tanda inna solat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Tanda orang berjaya solatnya, berjaya dia berkehidupan dengan Allah, kita tidak solatnya. Kalau solat dia gagal, masih lagi ada keakuan diri, masih kategori neraka wail. Ataupun dalam keadaan azab. Wailul lil musallin allazina solatihim, iaitu orang yang mereka lalai di dalam solat, itu adalah azab. Lalai itu adalah azab. Apa lalai itu? Mengakui ada keakuan diri. Ada dua. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Masih lagi syirik dalam kita melakukan solat. Minta maaf saya cakap. Jangan pula berhenti solat pula. Si Haji kata tak pakai solat, so belajar lupa. Bukan. Maksud saya solat juga terus, tetapi fahami benar-benar supaya kita tak tertipu di dalam solat tadi. Jadi jangan kita ingat apa ni, iblis ataupun syaitan mengganggu kita dalam solat. Sebenarnya lebih tinggi lagi daripada iblis dan juga syaitan yang mengganggu kita, iaitu keakuan diri itu lebih bahaya gangguannya daripada iblis dan kuncu-kuncu dia. Pasal min syarril waswasil khannas. Waswas tu adalah pada diri manusia. Kita yang buat waswas. Kenapa waswas? Kita tak mau belajar kenal diri, kenal Allah. Orang dah belajar kenal diri, kenal Allah, dia hakul yakin, dia kamalul yakin. Dia niat dia aja dia dah tak lari dah tajuk. Niat dia betul mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Tu niat dia. Dan niat dia sentiasa berjalan 24 jam. Dia tanpa mengalihkan dia punya niat tadi. Sentiasa hidup dia bukan pada ganjaran, bukan balasan, tak ada. Jadi Rasulullah SAW bagi tahu, orang yang bersedekah, mana orang yang beribadah, mereka ni adalah membawa burhan, kata Nabi. Apa tu burhan? Satu cahaya sinaran ataupun keyakinan menunjukkan nyata dia bukannya di pihak yang batil. Jadi orang yang solat, dia benar-benar solatnya tadi, dia yakin, hakul yakin bahawa Allah lah yang menyembah dirinya sendiri. Dia ini tadi adalah gerakan ataupun kehendak-kehendak, cerita-cerita, kisah-kisah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang begini dia berada di dalam ketenangan. Orang begini dia berada di dalam sakinah, dan dia akan membawa ini kehidupan dia adalah kehidupan ketenangan dengan Allah. Dia akan merasakan sentiasa lebur, dan dia mohon kepada Allah sentiasa, leburkan diriku ya Allah dengan tangan kekuasaanmu, bukan dengan diriku. Kerana diri kita sendiri tak dapat kita leburkan. Kita nak hilangkan macam-macam keakuan diri susah, tak mampu. Jadi kita menjerit bermohon kepada Allah, hanya Engkau ya Allah boleh leburkan diriku supaya hilang keakuan diriku ya Allah. Di situ bila Allah sendiri yang meleburkan dengan tangan kekuasaan Allah, maka nyata dan jelas kita akan mendapat kemenangan, kita akan mendapat ketenangan. Sesungguhnya orang-orang yang kenal diri, kenal Allah, mereka ini sentiasa tenang. Mereka ini tidak ada rasa kerisauan lagi dah. Kita nampak macam dia risau, sebenarnya dalam dirinya sentiasa tenang. Sebab setiap gerak, setiap perkataan, setiap penglihatan, setiap tubuh yang bergerak, apa saja pun dalam diri je, semua dia tak ada rasa keakuan diri. Dia merasakan semua tu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dapat duduk makam tu, dia akan mengetahui orang-orang yang mencapai kebahagiaan di dunia lagi, dia dah mendapat, iaitu terutamanya para rasul, para nabi, para wali-wali Allah, orang arifin billah. Mereka ini sentiasa jiwanya tenang, walaupun kita nampak keadaan dia kelang kabut tubuhnya, tetapi diri dalam dia tetap tenang dengan Allah. Dia merasakan Allah, tak ada keakuan diri. Jadi beruntunglah orang yang berada bersama dengan mereka, berkehidupan dengan mereka, mengikuti contoh-contoh akhlak mereka, sentiasa nak merasakan seperti mana kita berdoa, iaitu Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam awalan wal akhiran wa zahiran wa batinan wa qaulan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan soleh. Jadi kemuncak daripada doa itu, kesimpulan daripada doa yang Rasulullah SAW ajarkan, supaya kita dapat mengikuti, dapat kita mohon kepada Allah rezeki yang berbentuk apa? Dapat mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan wal akhiran wa zahiran wal batin wa qaulan wa fi'lan. Maknanya lebur, tak ada keakuan diri. Muhammad tu lebur, dah tak ada keakuan diri. Maka kita pun lebur, maka jadilah kita ni Muhammad yang makna maqam lah, bukan diri kita. Muhammad mengaku Nabi. Jangan salah faham lah. Maka kita duduk maqam tu tadi. Setelah kesimpulan kita mengamalkan, kita dibagi faham tentang doa tadi yang diajarkan oleh Nabi tadi, maka kita tahu bahawa diri kita dah tak ada, yang ada Muhammad, iaitu sirullah, sifatullah. Sebab kita selalu baca, selalu kita, Allah kurniakan rahmat kepada kita. Maka tidak ada lagi rasa lagi kita melakukan apa semua tadi. Semuanya tadi adalah jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dicintai oleh Allah, maka Allah akan jadikan hidup kita ni sentiasa dipimpin oleh Allah. Sentiasa bergerakkan, diam, duduk, baring, semuanya Allah belaka. Allah berjanji akan jadikan diri kita tadi, perkataan kita, perkataan aku, Allah. Pendengaran kita akan jadi pendengaran Allah. Bila dah perkataan kita, Allah ikhtiarkan perkataan aku, maka setiap kata-kata kita ini akan makbul ataupun jadi, maka jadi kun fayakun. Allah jadikan penglihatan kita ni penglihatan dia. Kita tak ada penglihatan, dia jadikan kita melihat sesuatu itu, kita melihat Allah lah dahulu kita tak nampak yang lain sekalian alam. Semua kita nampak peraturan ataupun takbiran Allah kita nampak sekian alam ini. Betapa tenang, betapa bahagia kita tak nampak sesuatu yang Allah ciptakan tu ada kuasa, melainkan Allah yang memberikan kuasa, dan dia bergerak tu atas kuasa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak ulahkan dalam kehidupan kita? Kita harus selalu mengamaliahkan. Barang siapa kita amaliahkan apa yang Allah ajarkan, apa yang ilmu yang baik-baik di sisi Allah kita amalkan, maka Allah akan tambahi lagi ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam keadaan lebur. Mudah-mudahan kita sesuatu yang kita lihat, mana kita lihat Allah dahulu. Sesuatu yang kita gerak, bawanya kita nak Allah, kita rasakan Allah yang gerakkan kita, Allah yang tetapkan kita, Allah yang membuatkan kita berfikir itu, bukan kita punya fikiran, tetapi Allah yang menyusun kehendak-kehendaknya kepada kita, dan kita sentiasa rasakan semua yang kita ikut ke depan sesaat kita adalah susunan kehendak-kehendak Allah. Maka kita dengan hakul yakin menjalani kehidupan ni dengan Allah dahulu, bukan dengan diri kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah kesimpulan membuatkan kita bahagia setelah kita diberi faham di sisi Allah. Maka apabila Allah dah memberi faham di sisinya kepada kita, maka kita tidak ada jahil lagi, kita tidak was-was lagi, kita sentiasa berada dalam hakul yakin wa kamalul yakin. Alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita bagi pencerahan, minta pencerahan daripada Ustaz Fadil, Ustaz Ahmad Al-Ghazali dan juga Syekh Latif. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih kepada Ustaz Aziz, terima kasih kepada Tuan Umar, terima kasih kepada para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
pada baru-baru ini ada sesuatu yang ajaib telah berlaku kepada kita. Kita semua pergi ke satu majlis maulid. Ketika itu bertempat di Madrasah Nur Muhammadi. Tempat di Madrasah Nur Muhammadi di Kedah. Di dalam peristiwa itu kita menyaksikan beberapa syekh yang berucap, dan syekh tu makin berucap makin hebat. B pula ucap, oh power lagi daripada A. C pula, oh power lagi daripada ni. Yang D pula, oi, kita ingatkan dah A, B, C tu dah hebat lagi daripada yang 1, 2, 3. Lepas tu syekh yang kelima dah 1, 2, 3, 4 tu dah habis meter dah. Kita ingatkan apalah syekh ni nak cakap. Semua orang dah cakap dah, dia ni yang paling orang menantikan. Tapi letak di hujung sekali pun dah lewat malam. Agaknya dah pukul 12 lah. Sebab syekh-syekh yang lain tu dah naik syekh. Dia pegang mic tak boleh berhenti. Dia cakap lama sangat. Lepas tu kita pun fikir, apa benda lah syekh ni yang terakhir ni nak cakap. Rupanya dia cakap pendek je. Tak sampai 5 minit. Tapi yang tak sampai 5 minit tu, Masya Allah, berbekas dalam hati kita. Siap kita rasakan syekh yang terakhir tu dialah yang paling besar pahalanya, kerana dia memberikan impak yang besar kepada hadirin. Iaitu apa? Tak pernah kita hadiri majlis maulid yang sebegini. Syekh tu bertanya, siapa di sini yang Allahumma salli ala Muhammad, nak mimpi jumpa Rasulullah? Angkat tangan. Semua angkat tangan. Ingat lagi tak? Ingat tak? Okey, siapa yang nak mimpi jumpa Rasulullah, saya doakan dapat jumpa. Tapi syaratnya dia kata, selawat mulai hari ini dia kata 12,000 kali sehari. Siapa yang sanggup sila bangun. Herannya tu, boleh dikatakan semua bangun. Jadi bila semua bangun, kita pun rasa termotivasi jugalah. Sedangkan kita tak biasa dengar orang salawat 12,000 kali sehari. Yang ada para masyayikh nasihatkan pun 1,000 kali, 2,000 kali. Tok Teh nasihatkan pun 3,000 kali. Tu pun rasa banyak lah, 3,000 kali. Allahumma salli ala sallam. Rasa macam mustahil sebenarnya. Rasa macam mustahil nak berselawat sehingga 12,000 kali sehari. Allahumma salli ala. Tetapi bila kita bersungguh, kita buat, Masya Allah, rupa-rupanya 12,000 kali tu boleh buat. Di mana itu satu benda yang kita tidak pernah buat dalam hidup. Yang setakat duk bilang pun 1,000, 2,000, habis kuat pun 3,000, 5,000 pun tak pernah. Tiba-tiba barakah agaknya, bukan agaknya lah, memang barakah lah. Barakah menghadiri majlis aulia, majlis maulid yang barakah di Madrasah Nur Muhammadi tu. Dan barakah syekh yang terakhir tu sekali bercakap, 12,000 boleh tak? Rupa-rupanya Masya Allah tabarakallah selesai. Dan 12,000 kali itu pada hari inilah. Jadi mudah-mudahan kita pakat-pakat jumpa mimpi Rasulullah malam ni. Rasulullah lah insan yang paling berjaya membuat apa yang dipesan oleh para ulama aulia sekarang, iaitu menafikan keakuan diri tu. Rasulullah ni misalnya, kita ni sekejap on, sekejap off, sekejap on, sekejap off, sekejap on, sekejap off. Jadi cara nak bersentiasa on tu, menjadikan Allah sebagai wali.
Ya, apa maksud wali? Salah satu daripada maksud wali itu adalah rakan yang paling dekat. Salah satu, kalau buka kamus Arab, wali salah satu daripada ta'rif wali, wali bermaksud rakan yang paling karib. Jadi maknanya macam mana nak jadikan Allah sebagai rakan yang paling karib? Jangan salah faham. Bukan kita merendahkan Allah jadi kawan kita pula. Bukan kita maksudnya merendahkan martabat Tuhan. Itu Tuhan tu. Macam mana pula engkau boleh jadikan dia kawan? Itulah sebab engkau tak faham. Allah ni sebagaimana sifat dia, dia zahir, dia juga batin, dia awal, dia juga akhir. Wal awwalu wal akhiru. Dia dah awal, macam mana boleh jadi akhir? Patutnya kau pening kat situ dulu. Kau kena pening kat situ dulu. Wal awwalu wal akhiru. Kalau dah awal, mana boleh akhir? Kalau kita dah kat Kanga, mana boleh kita cakap aku ada kat Rau? Kalau kau dah dekat KL, kau takkan cakap kau juga dekat Perlis. Itu makhluk. Dia Tuhan. Wal awwalu wal akhiru. Dia awal, dia akhir. Bukan sekat tu je. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau boleh faham wa huwa ala kulli syai'in qadir ni, Allah tak berbalah-balah dah lah. Tak payah nak berbalah-balah dah lah. Wal zahiru wal batinu. Dia lah zahir, dia batin juga lah. Kalau dah minyak, mana boleh kata dia air? Kalau dah air, mana boleh cakap minyak? Itu makhluk. Tuhan lain. Dia dah zahir, dia juga batin. Dia batin, dia juga zahir. Macam mana tu? Tak payah macam mana lah. Tak payah macam mana kan lah. Dia tidak berjirim, tidak berjisim. Dia transcendent. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila seseorang itu wali Allah, boleh juga diterjemahkan sebagai kawan Allah. Kawan Allah. Maknanya dia dengan Allah tu rapat lah nak cakapnya. Nak sampaikan maksudnya dia dengan Allah tu rapat. Kita kalau ada kawan yang paling baik pun tak sebaik dengan Allah. Kawan yang paling baik tu kalau kita masuk tandas, kita kunci pintu. Apa yang kita berbisik dalam tandas tu, kawan kita tak tahu. Siapa kawan kita yang paling baik sekarang? Kalau seorang suami, isteri dia lah. Tapi walau macam mana pun, bila suami masuk dalam bilik air, kita dah tak tahu apa suami buat dalam bilik air. Kalau masuk bilik air sama-sama pun tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Apa bisikan yang ada dalam hati dia. Kalau dalam bisikan dalam hati dia, dia berbisik, engkau punya kentut busuk lah. Dulu masa kamu mula kahwin, kentut kau wangi. Bila lama kahwin, kentut kau busuk lah. Cakap dalam hati. Dia tak tahu. Tak tahu. InsyaAllah tak tahu. Itu terdetik dalam hati. Tapi Allah tahu apa yang terdetik di hati kita. Itulah dia bukti Allah lagi dekat daripada semua makhluk. Allah lebih dekat daripada awak punya ayah. Allah lebih dekat daripada awak punya mak awak. Allah lebih dekat daripada diri awak sendiri. Allah lebih dekat daripada diri kita sendiri. Inilah disebut dalam surah Al-Waqiah tu. Nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Jadi pastikan semua benda tanya Allah. Jangan berpisah dengan Allah lama-lama. Terpisah dengan Allah sekejap-sekejap tu, ahli sufi mentakrifkan dia sebagai syirik, sejenis syirik. Sentiasa bercakap-cakap dengan Allah. Bercakap-cakap dengan Allah. Sentiasa bercakap-cakap dengan Allah. Nanti bila datang suara, jangan cakap tu suara Allah pula. Kena jaga adab. Allah tak berbahasa macam bahasa manusia. Kena jaga adab juga. Kena mengaji balik ilmu kalam. Kita tak boleh kata, bila datang suara, kita tak boleh kata itu suara Allah. Kita biar kita letak satu bahasa tu kena pada tempatnya. Kita kena kata suara dari Allah. Mudah-mudahan. Kalau dia datang daripada malaikat pun yang membisikkan suara kepada kita, kita tak tahu. Kalau dia yang pastinya dia mai daripada hati kita. Hati kita tu apa yang diibaratkan nak bagi mudah faham. Kalau zaman dulu ada modem.
modulator, demodulator, modem. Dia mentafsirkan kod analog kepada sesuatu yang manusia boleh faham, modem. Macam itulah hati kita ni. Dia mentafsirkan bahasa daripada suatu bahasa yang tidak ada bahasa kepada sesuatu yang berbahasa, kepada rasa yang tidak dapat diungkapkan kepada sesuatu yang boleh dibahasakan. Sebab tu pada malam Maulid yang kita datang tu, Syekh tu berkata, bahasa ni ada limit, tapi rasa tiada had makna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, dipenuhi dengan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berkumpul di sini untuk menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hala tuju kita iaitu menombor satukan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa dia? Menafikan keakuan diri kita. Sedikit perkongsian pendek pada malam ini, insya-Allah bermakna. Saya pun tak tahu, tapi itulah keluar daripada kalam Allah yang perlu dikeluarkan sikit je. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Saya dengar kat lagu itulah sebenarnya. Jalaluddin Rumi nama dia. Wali Allah Jalaluddin Rumi. Maknanya kita sebut pasal Allah Subhanahu Wa Taala ni, bukan kita nyatakan kita ni Allah. Kan kata-kata dia kata, bukanlah aku dirimu. Maknanya bukan aku ni Allah. Tapi aku, yang nyatakan cerita ni semua cerita engkau ya Allah. Itu berkata. Maknanya tenggelam terus tenggelam. Tenggelam dalam lautan tadi yang dibawa oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sentiasa lebur dalam lautan ahada tadi. Ahad tadi dia tak ada dah keakuan dia, lebur. Tu dia kata, bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Ceritamu tu pun bukan diri kita, semua cerita engkau ya Allah. Maknanya dia menceritakan, dia nak ceritakan cerita yang apa yang kita berlaku dalam kehidupan harian kita ni, itulah cerita dia. Cerita dia apa? Mentajalikan ke arah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita menombor satukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni memang, kalau kita cakap dalam pengajian ni, memang kita merasai khauf wal ju', takut dan mengharap. Takut apa? Saya takut, saya takut jangan ada keakuan diri saya. Saya takut saya boleh buat benda ni. Saya takut saya istiqomah, itu je. Saya takut saya istiqomah. Jadi siapa tu yang sebenarnya? Bila kita hilangkan keakuan diri ni, maknanya yang beramal tu semua diri dia lah, cerita dia lah semua. Tu saya nak cakap. Kita ni memang semua tak mampu. Yang ada saya ni, yang nampak saya ni, semua saya salah. Semua kesalahan terletak dalam diri saya. Sebab apa? Keakuan diri saya. Saya cakap, memang keakuan diri saya memang datang. Jadi saya ni semua saya salah. Salah sebab apa? Saya mengaku ada keakuan diri saya. Mengaku. Jadi saya ni apa? Kita ni kena peperangan seseorang tu masing-masing. Keakuan diri dia tu. Dia memerangi apa benda keakuan diri dia tu. Jadi saya tak mampu. Apa tu saya cakap tadi? Salah kita tu paling besar apa? Paling bahaya apa? Mengadakan keakuan diri kita. Jadi itulah yang kita nak ceritakan, bahawa tak susah dan tak senang, tapi dalam kita berperang, dalam kita berasa, dalam kita rasa ketenangan, maka ketenangan tu menampakkan peperangan daripada Allah juga. Allah juga dia yang binasakan keakuan diri kita. Tapi jangan anggap bila kita dah, Allah Taala tunjukkan jalan tu, saya merasai bahaya kalau kita biarkan. Bahaya kalau kita biarkan. Kita sentiasa maknanya berkehidupan dengan Allah tu, dia akan nampak. Dia akan nampak dan nampak. Hari-hari kita kena proses. Wa ufawwidu amri ilallah. Kita harapkan pentadbiran, kita harapkan sokongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa kita lebur dalam kebakaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar ini saja.
untuk malam ini. Sekian yang boleh tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diucapkan oleh saudara kita tadi, Ustaz Auza'i, Al-Masri, Syekh Latif, semua tu daripada hati Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi. Sebab tidak ada yang lain yang mereka arahkan melainkan mengajak kita sama-sama mengesakan Allah, seperti mana Allah kekal abadi sentiasa sejak azali mengesakan dirinya sendiri, cukup sempurna. Dan itu kita pun tak nak memanjangkan lagi. Cuma sungguh-sungguh tu itu ada niatnya. Sungguh-sungguh tu ada niat. Sungguh-sungguh niat untuk nak terus mengesakan Allah. Ya, selagi hidup sungguh-sungguh mengesakan Allah seperti Allah mengesakan dirinya. Ya. Jadi bukan maknanya bila kita ni, apabila seorang tu telah sungguh-sungguh hingga Allah leburkan dia, bila kesungguhan tu dan niat tu pun datang daripada Allah, sungguh-sungguh niat dia tu tadi untuk mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan diri, maka sudah lengkap. Maka dia sendiri yang akan nampak sekalian alam ni. Dia nampak syurga, dia nampak neraka, dia nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nampak para wali Allah, dia nampak semua. Sebab bila seseorang tu telah dileburkan oleh Allah, maka tidak ada tersembunyi. Itu maksud dia. Tak ada tersembunyi, apa pun akan Allah perlihat. Sebab dia dah lebur, maka yang ada hanya Allah. Maka semua dia akan nampak jelas dan nyata. Tinggal lagi dia perlu rahsiakan. Itulah maknanya saya nak bagi tahu. Bukan lagi maknanya kita menginginkan lagi dah yang lain selain Allah. Mana kita dah dapat, dah lebur dengan Allah, tak ada keakuan diri, Allah leburkan kita lagi, maka kita akan nampak. Seperti mana Nabi Muhammad SAW dapat melihat Nabi Adam ketika Isra' wal Mi'raj, dapat melihat Nabi Ibrahim, dapat melihat Nabi Musa dan banyak Nabi-Nabi, para malaikat. Kenapa? Sebab dia dah tak ada keakuan diri, Allah leburkan, maka tak ada tersembunyi. Sekalian alam yang Allah jadikan, semua dia akan nampak. Itu maksud saya. Bila orang tu dah benar-benar dah dileburkan oleh Allah, tak ada keakuan diri, dia bersungguh-sungguh, maka Allah tahu kesungguhan tu tadi. Maka apa matlamat dia? Tak lain adalah terus menerus untuk diri kita mengesakan Allah, dan kita ajak semua yang kita lihat tadi mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala mengesakan dirinya sendiri. Tak lain itu juga. Alhamdulillah, bila kita dah faham, maka kita tak ada lagi bercita-cita, berkeinginan yang lain selain lebur. Selain kita minta warzuqnil fana anni, kita minta Allah leburkan kita, tak ada keakuan diri. Di situlah tak ada lagi permintaan. Maka malahan kita akan nampak nyata dan jelas apa saja yang kita inginkan, dengan keakuan diri kita telah hilang tadi. Itulah keuntungan dia tadi. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian semua pendengar-pendengar YouTube yang mendengarkan rahsia-rahsia ini. Semua akan terus berpegang teguh. Tak ada lagi rasa was-was. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah, dan saya mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan. Ada lagi rasa keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.